Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini seperti yang dimaklumkan, kita mengisi ruang selepas Isyak ini, insya-Allah kurang daripada tempoh 1 jam. Kita ingin menyambung pembelajaran kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yang merupakan kisah Nabi yang pertama yang terdapat di dalam modul jejak 25 Rasul. Jadi kita mulakan program pengajian jejak 25 Rasul ini dengan kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Malam ini kita akan masuk kepada siri yang ke-9. Maknanya kita telah pun bertemu secara di atas talian, sama ada secara langsung ataupun melihat secara rakaman, sudah ke-9 kali. Jadi ada lagi beberapa maklumat yang ingin dibincangkan tentang kisah Nabi Allah Adam ini. Maka malam ini bukan lagi siri yang terakhir. InsyaAllah kita akan buat siri yang terakhir kisah Nabi Allah Adam ni pada minggu hadapan, insyaAllah. Jadi pada minggu hadapan, Sabtu malam Ahad seperti malam ini, kita akan buat siri yang ke-10, siri akhir, yang mana kita akan mengulang kembali kronologi daripada siri yang pertama sehingga kepada siri malam ini. Kemudian kita akan melihat, mencari apakah ibrah, apakah pengajaran, fawaid, faedah, hidayah, petunjuk daripada kisah Nabi Allah Adam ni. InsyaAllah kita akan nyatakan pada siri yang akan datang. Jadi malam ni apa yang kita nak pelajari, apa yang kita nak tambahkan lagi maklumat tentang kisah Nabi Allah Adam. Malam ini kita akan, kita pendek saja, tak panjang, bagi memastikan perjalanan pengajian ini dapat dilangsungkan secara konsisten. Maka perlu untuk dilangsungkan walaupun tidaklah waktu itu terlalu panjang. Jadi malam ini kita nak masuk kepada fasa bagaimana Nabi Allah Adam, bagaimana isterinya Hawa dikeluarkan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga untuk diturunkan ke muka bumi. Siapa lagikah yang diturunkan bersama mereka? Kemudian kalau mereka diturunkan ke muka bumi ini, apa yang mereka akan alami? Jadi inilah pengisian yang kita nak bincangkan pada malam ni, siri yang ke-9. Ditambah juga kita akan menceritakan kisah bagaimana kematian, kewafatan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi izinkan saya untuk memaparkan nota ringkas saja, bukanlah nota yang layak dipanggil sebagai nota, tapi sekadar nak menunjukkan apa ayatnya, terjemahan ayatnya, maka perlu saya letakkan. Baik, kita lihat dekat siri ke-9. Okey. Sebelum kita masuk kepada perbincangan bagaimana Nabi Allah Adam itu diturunkan oleh Allah daripada syurga,
maka ingin saya mengulangi kembali tentang siri yang ketujuh dan siri yang ke-8 yang telah pun kita lalui, supaya tuan-tuan dan puan masih lagi dapat mengingati apakah pelajaran yang lepas. Paling kurang kena tahu siri 8 pada pengisian yang lalu sebenarnya kita dah sampai kepada maklumat apa. Baik, saya akan ulang kembali siri yang bermula pada siri yang ketujuh, iaitu kita mengetahui pada siri yang ketujuh. Tuan-tuan nanti boleh dapatkan nota, ada diletakkan draft Google, kita ambilkan link untuk simpanan nota, dan juga di YouTube kita juga ada uploadkan rakaman-rakaman daripada siri 1 sampailah siri yang ke-8, dan siri ke-9 pun insya-Allah nanti akan ada di-upload di YouTube. Dah ada dia punya senarai, dah ada playlist senarai siri 1, senang je, tuan-tuan tekan saja, jumpalah siri 1, siri 2 sampailah siri yang ke-9 pada malam ni. Ataupun tuan-tuan boleh buka di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Okay, jadi itu adalah page yang baru Malaysian Tadabbur Academy. Baik, siri ke-7 yang kita telah pelajari sebelum ini, Allah telah melarang kepada Nabi Adam dan dan kepada Hawa untuk mendekati sebatang pokok. Kenapa mendekati sebatang pokok? Kerana kalau mereka dah dekat pokok tersebut, maka nanti mereka akan dapat makan buah daripada pokok tersebut. Maka preventifnya, pencegahannya, maka jangan dekat dengan pokok itu. Kemudian Allah Ta'ala telah memberitahu dalam masa yang sama, Allah pesan tentang kejahatan iblis. Allah pesan bahawa iblis ini adalah musuh bagi Adam dan juga bagi Hawa. Allah pesan jangan sampai tipu daya iblis ini menyebabkan kamu nanti jadi susah. Kamu akan menderita apabila kamu diturunkan daripada syurga. Okey. Kemudian pada siri yang ke-8 kita telah pelajari bahawasanya iblis dia berusaha sedaya upaya untuk dia memujuk, menghasut Nabi Adam dan juga Hawa menggunakan pendekatan was-was. Namun iblis dia tidak berjaya. Akhirnya dia menggunakan satu lagi pendekatan, iaitu dia bersumpah dengan nama Allah yang dia ini benar-benar ambil berat, benar-benar ikhlas memberikan, dia bersumpah dengan nama Allah seolah-olah apa yang dicakap tu sebenarnya tanda dia mengambil berat, tanda dia ini nak bagi nasihat. Akhirnya dengan takdir Allah, Nabi Allah Adam dah lupa pesanan Allah yang kita telah lalui pada siri yang ke-7 tu. Walaupun Allah dah pesan dah sebelum ni, ada kesan buruk jika dekat dengan pokok tu. Allah dah pesan dah, iblis ini adalah musuh bagi kamu. Namun dengan ketentuan Allah, Adam ini dia lupa apa yang pernah Allah pesan. Kemudian dia telah terpedaya dengan sumpahan iblis tersebut. Akhirnya mereka berdua pun mendekati pokok yang dilarang. Akhirnya terbukalah aurat Adam dan Hawa setelah mendekati pokok yang dilarang. Kemudian apa lagi berlaku? Kita juga telah terangkan pada siri yang ke-8 yang lalu. Setelah terbukanya aurat Adam dan Hawa, maka Allah mengingatkan kembali pesanan yang Allah pernah pesan sebelum itu yang kita telah lalui pada siri yang ke-7. Allah ingatkan kembali larangan mendekati pokok dan kejahatan iblis itu. Tapi nak buat macam mana, nasi sudah menjadi bubur. Mereka sudah pun melanggar larangan Allah. Maka Adam dan Hawa ini mereka cepat-cepat
mereka merasa menyesal dan akhirnya mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka penyesalan mereka, taubat mereka kepada Allah ni, akhirnya Allah pun terimalah taubat Nabi Allah Adam dan juga taubatnya Hawa. Apa lagi yang berlaku selepas itu? Apa yang berlaku selepas Allah menerima taubat Adam dan Hawa itulah yang kita akan bincangkan pada malam ini, siri yang ke-9, iaitu penurunan Nabi Adam, Hawa dan juga Iblis sebenarnya pun diturunkan ke muka bumi. Inilah kita kata intipati pembelajaran kita pada malam ini. So, moga-moga tuan-tuan jelas apa perbincangan yang kita akan sama-sama dapat manfaat pada pengisian pada malam ini. Baik, tuan-tuan rahimani rahimakumullah. Jika tuan-tuan ingin mengetahui surah apakah, ayat yang manakah yang ada menyebut penurunan Nabi Adam ini daripada syurga, antara surahnya adalah ada dalam surah Taha ayat 1, 2, 3. Kemudian tuan-tuan juga boleh jumpa dalam surah Al-A'raf ayat 24 sampai 25. Begitu juga tuan-tuan boleh temukan dalam surah Al-Baqarah ayat 36 sehingga ayat nombor 38. Okey, kemudian apa lagi yang berlaku? Nanti kita akan lihat maklumat yang selanjutnya. Okey, jadi kita akan rujuk surah Taha, surah Al-A'raf dan juga suratul Al-Baqarah. Okey. Walaupun 3 surah itu ada membincangkan tentang penurunan Nabi Adam, namun setiap surah itu dia saling memberikan maklumat tambahan yang tidak ada pada surah-surah yang tertentu. Walaupun ada dalam surah Taha, tapi ada maklumat yang surah Al-Baqarah ceritakan yang tak ada dalam surah Taha, begitulah juga pada surah Al-Baqarah. Okay, mari kita lihat terlebih dahulu surah Taha, surah yang ke-20, ayat 123. Jadi kalau tuan-tuan ada mushaf, tuan-tuan boleh terus buka muka surat 320 untuk merujuk ayat yang ke-123. Jadi kalau kita tengok ayat 123 ni, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qala biqa minha jami'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala biqa. Jadi perkataan biqa, okey. Perkataan biqa merujuk kepada berdua. Jadi Allah kata, turunlah kamu berdua. Okey. Mengikut pendapat yang terpilih, turunlah kamu berdua dalam ayat ini sebenarnya merujuk kepada Adam dan juga Iblis. Dari syurga itu, syami'a, bersama-sama. Jadi kalau kita rujuk dalam surah Taha, kita mendapati Allah perintah Iblis, Adam dan Iblis itu turun daripada syurga. Okey, di mana letaknya Hawa? Okey, sebab itu kita katakan kita akan rujuk 3 surah. Bukan hanya surah Taha, tapi masih ada lagi surah Al-A'raf dan juga surah Al-Baqarah. Okey, ayat 1, 2, 3 ni tuan-tuan, kalau ikut susunan cerita Nabi Allah Adam ni, kronologi kisah Nabi Adam dalam surah Taha ini, tuan-tuan akan temukan kisah turunnya Adam dan Iblis ini setelah Iblis berjaya memujuk Adam dan Hawa mendekati pokok yang dilarang. Barulah datang ayat 1, 2, 3. Okay. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan
Sampai bila-bila bahawasanya Adam dengan Iblis tu macam mana hubungannya? Ba'dukum li ba'din adu. Allah kata, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Okey. Kamu di sini merujuk juga kepada Adam, merujuk juga kepada Iblis. Maknanya Adam dan Iblis ini akan saling bermusuhan di antara satu sama lain. Okey. Kemudian Allah menerangkan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. Kemudian jika datang kepada kamu huda, iaitu petunjuk daripadaku, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, maka sesiapa yang ikut hidayahku, petunjukku, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan pula menderita. Okay. Jadi kalau kita hanya merujuk surah Taha ayat 1, 2, 3 ini, kita akan mendapati hanya Adam dan Hawa, Adam dan Iblis sahaja yang Allah perintahkan turun. Kemudian kita dapat kesimpulan Adam dan Iblis ini menjadi, apabila Allah turunkan, ia menjadi musuh. Bukan sekadar masa nak turun ke muka bumi itu baru jadi musuh, tetapi sejak daripada syurga, dalam syurga lagi. Kalau kita masih ingat siri 7 kan, sebelum Allah perintah, semasa Allah perintah dekat dengan jangan dekat dengan pokok itu, Allah dah pesan dah, Iblis merupakan musuh bagi kamu dan isteri kamu. So sampai diturunkan ke muka bumi ini, ia akan menjadi musuh sampailah bila-bila. Okay. Kemudian kita kena rujuk surah yang lain. Okay. Kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 24 sampai 25, ada maklumat tambahan yang tak ada pada surah Taha yang kita baca tadi. Okay. Apa maklumat itu? Okay, kita boleh temukan kedua-dua ayat ini pada muka surat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, turunlah kamu semua. Dekat sini kita jumpa macam ramai pula. Ihbitu. Kalau tadi ihbita, ni ihbitu. Maknanya ramai, lebih dari dua. Lebih dari dua, ihbitu. Okey. Allah kata, turunlah kamu semua. Semua itu siapa? Menurut pendapat yang terpilih dalam banyak pendapat ulama tafsir, ia merujuk kepada Adam, Hawa dan juga Iblis. Okey. Allah menjelaskan ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kamu ini menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Ini sama macam surah Taha yang kita baca tadi. Cuma bezanya dekat dalam ayat ini bukan 2 orang je yang turun, tetapi 3 orang termasuk Hawa. Okey. Namun begitu, ada juga saya ada orang tanya soalan sebenarnya. Dia mengajukan tentang sebenarnya bukan 3 orang je turun. Ada lagi sekejap ya, tuan-tuan dan puan, ampun maaf ya. Talian saya terputus tadi.
Jadi saya tukar pada satu lagi talian yang lain, insyaAllah. Okey, tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan baik? Ada Boleh, Ustaz. sangkut-sangkut lagi ke macam mana? Jelas-jelas. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi yang surah surah Al-A'raf ni. Okey. Kalau kita tengok pada ayat ni sebenarnya kita tak jumpa pun sebenarnya yang turun tu ada yang kata ular sekali bawa turun. Saya ada dengar di TikTok ke ada orang hantar maklumat pada saya, tapi yang kata ni dia doktor, dia profesor. Saya pun tak susah juga untuk kita memberikan kritikan, tetapi dalam bab ilmiah dia tak kira siapa. Okey, kerana apa? Kerana perkara ghaib ni maksudnya perkara yang ghaibiat kan, kisah-kisah yang lalu kita tak pernah tengok, tak pernah berada, cerita dalam syurga, cerita dalam neraka ke, bab kita alam barzah ke, kiamat ke. Ini adalah perkara ghaib yang kita tak boleh hanya berpegang maklumat itu kepada pendapat. Kalau kita pegang kepada pendapat semata-mata tanpa berdasarkan kepada dalil Quran ataupun hadis Nabi yang sahih, maka susah untuk ditentu sahkan. Betul ke tak betul? Wallahu a'lam. Tapi pendapat yang kalau kita nak kata ramai yang turun, tentulah kamu semua tentulah Adam, Hawa dan Iblis. Ini memang dalam ayat Quran sebut dah. Ayat yang sebelum ni kita dah pernah jumpa pada siri 7 yang Allah kata dah, jangan sampai korang berdua ni, Adam dan Hawa, Allah keluarkan daripada syurga. Jadi kita dah tahu dah 2 orang tu. Maka kalau sebut lagi ihbitu, termasuklah Iblis. Tapi siapa pihak yang keempat? Wallahu a'lam. Lepas tu turun dekat mana? Ada pula yang kata turun dekat Sri Lanka lah. Sampai jumpa ada nampak tapak kaki orang turun kat Sri Lanka lah. Saya wallahu ta'ala a'lam. Saya pun kadang-kadang bertanya juga kan. Dia sebab tak tahu, maksudnya tak ada dalil yang sumber yang boleh diyakini kebenaran. Sumber yang paling yakin benar apa? Quran dari Nabi yang sahih. Tapi ialah macam-macam kan, ditulis dalam buku ke, ada yang kata lepas tu bila pula jumpa Adam dan Hawa tu, kalau mereka dah lepas tu turun pula terpisah. Jumpa kat mana? Jumpa kat Padang Arafah. Dekat bukit mana tu? Dekat Jabal Rahmah. Sampai macam tu pula dia punya cerita dia. Jadi untuk pengisian ini tuan-tuan, saya memang tidak akan berkongsikan maklumat-maklumat yang tidak ada dalil sandarannya. Siapa yang berkata, tak kira tinggi mana dia punya kedudukan, pangkat ke apa ke dalam perkara ghaibiat, anda perlu menyatakan sumbernya di mana. Kalau dia kata ada dalam kitab, kitab tu sebenarnya bukan lagi menjadi rujukan yang utama, sebab bukan semua kitab ni ada hadis, ada ayat Quran. Tidak. Kalau kata pendapat ulama ini pun kita perlu kepada dalil sebab benda ghaib. Jadi kalau ada pendapat, kita kata pendapat sahaja. Nak pegang mu'tamad, wallahu a'lam. Kita berlepas, macam saya berlepas dirilah daripada nak memperkatakan macam mana dia turun, lepas tu turun dekat mana, ada pihak lain ke turun bersama. Saya wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak dapat nak menentusahkan kerana dalil fakta yang boleh ditentusahkan hanyalah ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam bab perkara ghaibiyat ini. Okey. Kemudian dekat surah Al-A'raf ni ada maklumat tambahan lain. Apa dia? Allah kata dan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Allah kata dan kamu nanti dekat dunia ni kamu ada tempat kediaman dan kesenangan. Tempat kamu berdiam, tempat kamu bersenang-senang di bumi ini
hingga ke suatu ketika. Satu ketika tu maksudnya selagi hidup, selagi tu kamu boleh hidup dekat muka bumi ni, kamu boleh jadikan tempat tinggal dekat dunia ni hanyalah kesenangan. Tapi kesenangan yang bentuknya macam mana? Kalau kita baca dari ayat tu, kita tengok tak perkataan mata' wa mata'. Mata' ni maksudnya kesenangan yang sementara saja. Tak sama macam mana Adam dan Hawa berada di dalam syurga. Tapi bumi tempat didiami dan tempat masih boleh mendapat kesenangan hidup, tapi temporary, sementara saja. Dan dekat ayat 25 Allah menjelaskan diturunkan ke muka bumi itu untuk apa? Diterangkan apa yang berlaku. Ayat 25 menerangkan, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Okay, Allah kata di bumi itulah, di bumi itu apa ni? Fil ardi walakum fil ardi. Di bumi itulah kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan di bumi itu juga kamu nanti akan dikeluarkan. Maknanya ditanam dalam tanah dan daripada bumi itu dikeluarkan nanti sehingga waktu hari kiamat. Okey, jadi kita dapati surah Al-A'raf ini memberikan maklumat tambahan daripada surah Taha. Baik, tuan-tuan, kita lanjutkan sedikit lagi. Okey, ayat surah Al-Baqarah adalah surah Al-Baqarah. Walaupun surah Baqarah ini surah yang kedua, letak susunannya di dalam Quran, tetapi surah Al-Baqarah ni surah yang Nabi dah sampai ke Mekah. Nabi dah sampai ke Madinah. Dia adalah surah Madaniyah. Jadi kalau di surah Madaniyah, kita letakkan dia sebagai ayat rujukan yang hujung. Kita kena tengok dulu surah Madaniyah. Jadi macam surah Taha, surah surah Al-A'raf, begitu. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ini Allah menjelaskan tentang fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Setelah itu syaitan pun fa'azallah, menggelincirkan mereka berdua daripada syurga dan menyebabkan akhirnya mereka dikeluarkan dari nikmat yang telah mereka berada di dalamnya. Okey. Selepas malaikat ni dia menjatuhkan kedudukan Adam dan Hawa tu, elok-elok dalam syurga, dimuliakan, akhirnya mereka seperti orang yang bersalah. Akhirnya mereka dikeluarkan daripada syurga. Lalu Allah menerangkan, wa qulna bithu ba'dukum li ba'din adu. Allah kata, turunlah kamu semua, turunlah kamu semua, ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Ini kita jumpa berulang kali, kan? Disebut perkataan yang sama, ba'dukum li ba'din adu. Okey. Kemudian Allah mengatakan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Sebahagian daripada kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Dan Allah kata, bagi kamu semua ada tempat mustaqarra untuk kamu jadikan tempat kediaman, wa mata', mendapat kesenangan sampai suatu ketika. Okey, kemudian Allah selitkan tentang taubatnya Nabi Allah Adam. Okey. Ada sebahagian para ulama tafsir ni dia kata macam ni. Kalau kita ikut susunan ayat, kan, kenapa pula taubat Adam ni Allah cerita selepas
Adam tu dikeluarkan daripada syurga baru Adam bertaubat. Ada para ulama tafsir mengatakan dia sebenarnya Allah boleh cerita tu tak semestinya ia ikut susunan ayat. Faham tak maksudnya? Maksudnya walaupun ayat keluar tu dah jumpa dulu dekat 36 tadi, tapi baru cerita pasal taubat, boleh jadi taubat itu berlaku dulu baru keluar. Tapi ayat ni susunannya macam dah keluar baru bertaubat. Jadi sebenarnya susunan ayat itu dia boleh jadi macam macam walaupun ayat tu tak susun seperti itu, tetapi perbuatan itu berlaku terlebih dahulu. Maksudnya taubat dulu baru berlaku apa? Baru berlaku turunnya Adam daripada syurga. Sebab kalau kita baca ayat yang Taha, Al-A'raf tadi, sebelum itu kita menemukan ceritanya turunnya Nabi Allah Adam alaihissalam daripada syurga. Okey. Kita lanjutkan dengan ayat nombor 38. Okey, 38 ini begini. Okey. Ada juga kalau kita faham ayat tadi kan. Ayat ni 38 ni dia macam ulang balik suruh keluar. Apa makna dia? Jumpa sekali lagi. Qulna bitu minha jami'a. Kami berfirman kepada Adam, Hawa, Iblis, turunlah kamu semua dari syurga. Adakah bermaksud ayat 36 ini adalah perintah yang kali pertama memang lepas ni kena keluar? Kan? Lepas tu ayat nombor 38 merupakan perintah yang kedua yang mengukuhkan lagi bahawa mereka memang kena diturunkan. Adakah perintah ayat 36 tadi mereka hanya diberitahu notis awal? Macam okey, dia beri notis, contoh kamu akan dikeluarkan. Lepas tu dah sampai kepada tarikh kena keluar, baru tanya ayat 38. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Saya setakat ni tak jumpa lagi ulasan tentang kedudukan ayat nombor 36 tersebut. Adakah itu macam bahasa mudah kita macam notis awal? Contoh kalau macam kita kata macam kita nak pecat seorang daripada office kan, kita kata okey, seminggu lagi pastikan kamu kena bawa keluar semua barang-barang kamu daripada office ini. Contoh, adakah itu sama macam ayat 36? Wallahualam. Saya tidak ada ilmu, saya tidak ada jawapan kepada ayat yang ke-36. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak ada maklumat untuk memberikan adakah itu. Sebab apa? Sebab kita ni tak boleh, tuan-tuan, untuk kita mengandai-andaikan kalau tanpa ada petunjuk ataupun isyarat pada ayat-ayat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang kita mengetahui apabila berlakunya pengulangan, kan adanya taqrar. Macam ayat 36 dah jumpa dah. Kita jumpa tadi Allah kata apa? Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Dah dijumpa kata wa qulna bitu. Lepas tu ayat nombor 38 jumpa lagi qulna bitu. Yang kita boleh katakan kalau berlaku pengulangan adalah pengulangan yang memang salah satu fungsinya adalah untuk mengukuhkan, membuat pengukuhan bahawasanya memang mereka ini perlu diturunkan, kena turun daripada syurga. Wallahu ta'ala alam. Saya tidak berani sebenarnya. Saya takut untuk mengandai-andaikan apa yang Allah Ta'ala sebutkan pada susunan ayat. Ya, kita tak boleh nak mengandai-andaikan.
Wallahu ta'ala a'lam. Itu je yang mampu saya katakan. Sebab ini adalah ayat Quran. Berdosa besar kita kalau kita berkata sesuatu yang apa yang Allah tidak kata. Jadi cara paling selamat kita serahkanlah maklumat itu kepada Allah. Kenapa berlakunya penyebutan sebanyak 2 kali perkataan ihbitu itu? Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Lepas tu kalau kita baca pada ayat yang selanjutnya, Allah kata fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala yahzanun. Allah kata sesiapa yang mengikuti petunjukku nescaya tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita. Okay, so ayat ini kita dapati merupakan ayat yang terakhir kita jumpa selain surah Taha, surah Al-A'raf dan juga surah Al-Baqarah, merujuk bahawa memang Nabi Adam itu, Hawa dan Iblis, diturunkan oleh Allah daripada syurga untuk berada di mana? Untuk berada di fil ardi, berada di bumi. Jumpa perkataan fil ardi di bumi. Okay. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, daripada ayat yang kita jumpa ketiga-tiga surah tadi, apa kita dapat belajar sebenarnya? Antara pelajaran yang sangat penting, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa iblis ini merupakan musuh kita sejak azali lagi dan sampailah bila-bila. Sampai hari kiamat. Iblis itulah musuh utama bagi kita. Persoalannya adalah, adakah kita ini berusaha sedaya upaya untuk berlawan, untuk menentang, untuk menjauhi musuh bapa kita Adam, musuh kepada ibu kita Hawa, dan musuh kepada anak-anak Adam itu. Sedangkan dalam surah Al-A'raf ayat 27, ini pesanan ini sasarannya untuk pengajarannya, apa kita dapat belajar pada malam ini. Allah pesan sebenarnya kepada kita, ya Bani Adam. Allah kata, wahai anak-anak Adam, Allah kata, la yaftinannakumus syaitan. Janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua-dua ibu bapa kamu daripada syurga. Tengok Allah pesan pada kita supaya apa? Jangan kamu semua diperdayakan oleh syaitan. Seperti mana kedua-dua ibu bapa kamu telah dikeluarkan daripada syurga. Allah pesan kepada kita, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara pengajaran utama tentang penurunan Nabi Allah Adam daripada syurga, dia turun ke muka bumi. Okey. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan sedikit lagi pengisian kita, ingin saya jelaskan seperti mana yang ditulis oleh para ulama, bahawasanya turunnya Nabi Allah Adam ke muka bumi ini bukanlah sebenarnya adalah kerana denda ataupun kerana berbentuk punishment, hukuman. Sebenarnya turunnya Nabi Allah Adam ini ke muka bumi sebenarnya adalah mengikut apa? Mengikut takdir yang Allah tentukan, yang mana Adam ini memang Allah ciptakan adalah untuk berada di muka bumi. Sebab kita tahu kan, mula-mula kita belajar, kan Allah menyebut Allah nak ciptakan Adam ni sebagai seorang khalifah di muka bumi. Menunjukkan bahawasanya tempat tinggal Adam
bukanlah di dalam syurga buat selama-lamanya. Akhirnya dia kena turun di muka bumi. Adam akan hidup kat muka bumi, Adam akan mati kat muka bumi. Itulah sebenarnya jawapan. Bukan kerana macam hukuman. Maksud dia, kita boleh kata macam ni. Kita boleh kata, Adam ni, kalaulah Adam ni dia tak turun daripada syurga lah, tentu kita semua ni pun berada di dalam syurga. Sebenarnya tuan-tuan, bukan kita je yang ada berfikir seperti itu. Betul tak? Maksudnya, bayangkan ya, kalau Adam dan Hawa tidak mengikuti sumpah syaitan tu, tak terpedaya dengan sumpah syaitan tu, tentulah kita akan hidup di dalam syurga. Tetap. Tetapi sebenarnya, kita dah belajar pun awal-awal. Sebenarnya itu semuanya adalah takdir yang Allah telah susun pun. Memang takdir Nabi Allah Adam turun memang untuk berada di muka bumi. Jadi tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan apa yang ada setengahnya kita fikir seronoknya lah kalau dalam syurga, kan tak payah hidup kat muka bumi ni susah payah. Kalaulah bapa kita tu Adam dan Hawa dalam syurga, kan kita pun dalam syurga. Sebenarnya Nabi Allah Musa dia pernah berdialog dengan Nabi Allah Adam macam kita fikir tu. Nabi Allah Musa dia pernah tanya kepada Nabi Adam, kenapa dia menyebabkan kita semua ni keluar daripada syurga. Okay. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Adam ni tuan-tuan, insya-Allah nanti dekat nota yang akan datang, siri yang ke-10 saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana kisah Musa dengan Adam ni, dialog mereka ni, sebenarnya itulah jawapan kepada Nabi Allah Adam. Dia bukan turun kat muka bumi ni kerana hukuman kesalahan dia. Bagaimana kita boleh kata seperti itu? Kerana kalau kita belajar mula-mula dekat tujuan surah tu pun kita dah tahu dah tujuan penciptaan Adam untuk sebagai khalifah di muka bumi. Itu jawapan dia yang jelas boleh tengok pada ayat Quran. Tapi hadis dialog Nabi Allah Adam dengan Nabi Musa ni menjadi dalil yang kedua. Hikmah penurunan Adam ke muka bumi. Okay. Hadis yang saya nak kongsikan ni tuan-tuan dan puan-puan, kejap saya kena tengok jam sebab tuan-tuan saya perlu bermusafir kembali balik ke Kuala Lumpur malam ni, tak pukul 10. Okey. Boleh saya ambil masa sikit lagi. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, yang mana Nabi SAW pernah bersabda tentang dialog Adam dengan Musa. Kalau tak ada hadis ni, kita pun tak tahu kisah. Rupanya Musa pun pernah berdialog dengan Nabi Adam. Sebab tu saya katakan tadi, kita tak boleh untuk memperkatakan apa-apa maklumat tentang kehidupan Rasul-Rasul ini, kisah-kisah seperti ini, melainkan kita perlu bergantung kepada sumber rujukan dia. Jadi dalam hadis ni, Nabi Musa ni dia telah berkata kepada Allah. Mula-mula Nabi Musa cakap dekat Allah. Dia kata, wahai Tuhanku, dia kata, bapa kami Adam ni, dialah yang telah mengeluarkan kami dengan dirinya sendiri dari syurga. Nabi Musa cakap kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu,
Allah tak jawab soalan tu. Musa cuma kata, dia kata, wahai Rabb, dia kata, bapa kami Adam ni, dialah yang menjadi penyebab kami dan dirinya keluar daripada syurga. Lalu Allah buat apa? Allah mempertemukan Nabi Musa dengan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam, lalu Musa, dia dapat jumpa Adam. Terus dia tanya soalan. Dia kata apa? Engkau Adam ke? Adam jawab, ya. Kemudian Adam tanya pula kepada Musa, oh, engkau Musa alaihi salam daripada Bani Israel ke? Yang mana, sekejap ya, okey, yang mana Allah telah bercakap dengan engkau di sebalik hijab dan Allah tak hantar wakil pun, utusan pun menjadi perantara antara engkau dan dia? Musa jawab, ya. Okey, maksud dia, ketika mana Nabi Musa tegur Nabi Adam, Allah yang pertemukan. Allah kata, engkau Adam? Adam jawab, ya. Lepas tu Adam tanya, Nabi Allah Adam pun kata, engkau Musa ke? Engkau ni ke yang Rasul yang Allah tak gunakan malaikat untuk jadi perantara engkau dengan Allah, engkau berkata-kata terus dengan Allah SWT di sebalik hijab? Musa jawab, ya. Lalu Adam pun katalah dekat Nabi Musa. Dia kata, engkau ni nak menyalahkan aku di atas perkara yang telah berlaku, di mana ia berlaku dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum aku diciptakan lagi. Tak faham tak maksudnya? Nabi Allah Adam ni dia kata apa? Dia kata, Musa, engkau nak menyalahkan aku ke? Sebab aku ni dah menyebabkan kita semua ni keluar dari syurga ke? Engkau nak menyalahkan aku di atas takdir ketentuan Allah yang Allah telah tetapkan pun aku ni keluar daripada syurga ni. Memang telah Allah tetapkan sebelum aku cipta lagi. Sebelum Allah ciptakan aku ni, sebenarnya ketetapan tu itu pun sudah ada. Dah faham tak maksudnya? Maksudnya Adam berhujahkan kepada apa? Dia kata itu sebenarnya adalah takdir Allah. Allah dah susun dah. Memang itu sebenarnya yang aku akan lalui. Maka kata Nabi SAW, Nabi bersabda lagi, Nabi kata, maka Adam telah percaya mengalahkan Musa dengan hujahnya. Maksudnya Nabi kata, apa yang Musa katakan itu sebenarnya adalah dipatahkan hujahnya oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Okey, dalam hadis lain, ni hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Ni lagi kuat. Status hadis ni berbanding Abu Daud dengan riwayat Imam Malik tadi. Ni Bukhari dan riwayat Muslim. Tetap berujuk dalam hadis nombor 3409 dengan 2652 riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis tu tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, tapi saya sebutkan maksud hadis tu. Adam alaihissalam, dia telah berdebat dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa ni, dia cakap terus kepada Adam, engkau ke yang mengeluarkan manusia daripada syurga dengan dosa dan kesalahan engkau? Engkau ni juga ke telah menjadikan manusia ni menjadi beban hidup kat dunia ni? Adam jawab apa tuan-tuan? Apa Adam jawab? Adam kata, wahai Musa, Allah kan telah pilih engkau jadi utusannya. Allah kan telah bagi kau istimewa dapat bercakap-cakap dengannya. Adakah engkau nak menyalahkan aku oleh sebab perkara yang Allah telah tetapkan, takdirkan ke atas aku sebelum dia menciptakan diriku? Dalam hadis ni, hadis kedua ni dia beza sikit. Lafaz hadis tu sebab apa? Sebab pada kali ini Nabi Musa dia bercakap terus kepada Adam tu.
Kalau kita baca hadis yang pertama tadi itu, riwayat Abu Dawud dengan riwayat Imam Malik dalam Muwatta, Nabi Allah Musa, dia berkata kepada Allah tentang apa yang Nabi Adam telah lakukan. Okey. Jadi tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis itu, turunnya Nabi Adam ke muka bumi ini bukan sebab apa? Bukan kerana dosa dia, bukan kerana kesalahan dia. Sebab kan Allah telah terima taubat Nabi Adam. Kita baca ayat banyak, ayat kalau menyebutkan pada siri yang ke-18 kita dah belajar. Siri ke-18, siri yang ke-8 kita dah belajar taubat Adam Allah terima. Allah terima, Allah sendiri mengajar kalimah-kalimah untuk Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi adakah itu kita kata masih lagi ada hukuman kepada orang yang sudah bertaubat? Soalannya. Tambah-tambah lagi kan kita dah kata bahawa Adam ni dia melakukan kesalahan yang dia lupa akan pesanan. Orang yang lupa buat kesalahan tak sama dengan orang yang sengaja. Itu pun dah mengukuhkan lagi tentang Adam ini sebenarnya dia tidak bersalah apa-apa. Okay. Jadi tuan-tuan rahimani wa dengan penerangan ini, maka itulah sedikit jawapan penurunan Nabi Allah Adam ke muka bumi ini sebenarnya adalah untuk menunaikan fungsi dia ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi. Tetapi hidup kat muka bumi ini sudah pasti tak sama macam hidup di dalam syurga. Allah bagi Nabi Allah Adam dan Hawa ni merasai kesenangan dalam syurga tu. Tak sama macam di dekat dunia. Macam mana kita tahu ada perbezaan kesenangan dekat syurga dengan dunia? Masih ingat lagi tak? Ketika mana Allah pesan kepada apa? Kepada Adam jangan dekat pokok tu, kita tengok dekat ayat ni. Ni kita tengok dekat siri 7. Ni siri 7 ni kita tengok sekejap ayat dia, ingatkan kembali tentang kalau turun kat dunia ni apa jadi. Okay, jadi tengok dekat siri 7. Ni kita tengok dekat ayat surah Taha, ayat 117 sampai 119. Okey, ayat ini kita boleh dapati dekat nota siri dekat nota yang siri 7. Dengar kembali ayat ini. Allah Ta'ala kata apa? Perhatikan baik-baik. Okay, Allah kata, faqulna, Allah kata, kita pergi pada maksud ayatnya supaya jimatkan waktu. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bermaksud, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagi engkau dan musuh bagi isteri engkau. Ini sebelum mereka diwaswas oleh syaitan. Okay. Maka Allah kata, jangan sebab iblis ni engkau nanti berdua keluar dari syurga. Kalau kau keluar dari syurga ni, apa yang kau akan dapati? Fatashqa, maka engkau akan menderita. Menderita ni apa? Engkau akan susah. Tak macam di dalam syurga. Macam mana kita boleh tahu dalam syurga tu tak susah? Dekat dunia ni susah. Kalau kita baca ayat ni pun kita boleh dapat dah makna sebaliknya. Allah kata, jangan sebab iblis ni keluar dari syurga. Kalau kau keluar dari syurga, engkau akan menderita. Maknanya keluar ke mana? Itu yang kita belajar tadi. Dia diturunkan daripada syurga ke bumi. Maknanya keberadaan Adam dan Hawa di muka bumi ini, dia tak sama kehidupannya, kesenangannya seperti di dalam syurga. Lepas tu ayat 118, 19 menerangkan apa yang ada dekat syurga tu. Kita tengok ayat berikutnya. Allah kata apa? Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Allah kata, sesungguhnya engkau dalam syurga ni telah dikurniakan pelbagai nikmat. Engkau dalam syurga kan tak lapar. Engkau dalam syurga kan tak perlu nak bertelanjang. Engkau berpakaian.
wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha. Allah kata engkau juga dalam syurga kan tak akan rasa dahaga dan kau juga tak akan merasa kepanasan cahaya matahari. So menunjukkan apa? Menunjukkan syurga ni tempat kita senang, tempat kita tak akan susah, tak akan lapar, tak akan dahaga. Tapi apabila Adam ditakdirkan oleh Allah turun ke muka bumi, maknanya Adam akan mengalami hidup yang macam mana? Sudah pasti hidup yang susah, tak sama seperti di dalam syurga. Itulah mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita melalui kisah Nabi Adam. Allah nak bagi tahu kepada kita, kalau kita nak balik semula masuk ke dalam syurga, kita kena berdepan dengan siapa? Kita kena berdepan dengan syaitan, iblis yang memang dia nak pastikan kita tak akan masuk syurga. Kan? Allah bagi kita rindu. Allah bagi kita ni teringin nak merasai nikmat macam manalah Adam pernah masuk di dalamnya. InsyaAllah minggu depan kita cuba tamatkan sebelum masuknya Ramadan, kisah Nabi Adam siri akhir. Saya akan nukilkan ada kata-kata daripada para sahabat Nabi, daripada kes Ubay bin Ka'ab, tak silap saya. Dia menyebut bagaimana Nabi Adam ini Allah wafatkan dia dan dia didatangi oleh para malaikat. Masa Nabi Adam tu sebelum dia wafat, dia minta ke anak-anaknya carikan buah syurga. Tapi on the way anak-anaknya nak pergi mencari buah yang ayah dia teringin sangat nak makan tu, mereka bertemu dengan para malaikat. Ada hadis tu. Nanti kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Jadi itu saja tuan-tuan pengisian kita pada malam ni. Moga-moga kita dapat mengingati kembali kisah Nabi Adam. Ada mesej yang sangat besar sebenarnya. Ada banyak hikmah, faedah, pelajaran yang kita boleh ambil daripada kisah bapa dan ibu kita. Moga-moga kisah dan bapa dan ibu kita ni menjadi teladan, menjadi sepadan bagi kita semua untuk kita meneruskan kehidupan yang penuh dengan cabarannya. Dan cabaran kita yang paling besar bukan sekadar kita mengalami hidup dunia yang susah, kita perlu bersusah, tetapi kita juga perlu berhadapan dengan musuh manusia sejak dari azali lagi, iaitu iblis. Baik, kita sambung tuan-tuan insya-Allah pada minggu hadapan. Ada sebarang persoalan, pertanyaan, saya buka kalau ada sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada malam ini. Ada ke? Tak ada. Ada soalan ke? Ada siapa-siapa yang ingin membuat penambahan pun dialu-alukan. Okey, kalau tiada, kita berhenti dengan setakat ini. Moga Allah memberikan ganjaran, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberkati tuan-tuan dan puan-puan di mana pun tuan-tuan dan puan-puan berada. Semoga Allah sentiasa mencampakkan rasa keimanan kita kepada ayat-ayat Al-Quran. Kita dapat lagi dilapangkan urusan, dilapangkan dada kita untuk kita memahami kisah para rasul ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran juga hadis Nabi SAW. Nota malam ni insya-Allah nanti saya akan masuk, saya akan letakkan di dalam drive Google, nanti kita boleh dapatkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa antum fajazakumullahu